Tidak setiap hari matahari bersinar. Ada harinya ribut melanda. Sama juga dalam kehidupan seharian. Tidak selalunya haleluya puji Tuhan. Ada masanya ribut hidup melanda. Banyak perkara yang berlaku yang mungkin membuat kita berasa takut. Hai, saya Pastor Peter Dirun dari Summer City Church. Dan ini ialah satu daripada ajaran dalam siri takut, di mana saya akan berusaha untuk mengajar tentang perasaan takut, apa kata Alkitab tentang perasaan ini, bagaimana untuk menangani perasaan ini supaya akhirnya kita boleh hidup dalam kemenangan seperti yang dijanjikan oleh Yesus. Jadi kalau sudah bersedia, marilah kita lihat petikan hari ini yang akan saya pakai sebagai asas ajaran hari ini. Petikannya ialah Matius 14 ayat 22 hingga 33. Setelah itu, Yesus menyuruh murid-muridnya menaiki perahu dan pergi ke seberang dahulu, sementara dia menyuruh orang ramai itu pulang. Setelah menyuruh mereka pulang, Yesus naik ke bukit seorang diri lalu berdoa. Apabila hari sudah lewat petang, Yesus berada di situ seorang diri. Ketika itu, perahu yang dinaiki oleh murid-muridnya sudah jauh ke tengah, terumbang-ambing karena angin berhembus dari arah bertentangan. Antara dini hari dan subuh, Yesus berjalan di atas air menghampiri mereka. Apabila murid-muridnya melihatnya berjalan di atas air, mereka ketakutan lalu menjerit, "Hantu!" Yesus segera berkata kepada mereka, "Tabahkanlah hatimu, aku Yesus, jangan takut." Petrus berkata, "Tuhan, jika benar engkau, suruhlah aku berjalan di atas air mendapatkanmu." "Marilah," sahut Yesus. Petrus turun dari perahu dan mula berjalan di atas air ke arah Yesus. Tetapi apabila menyadari betapa kencangnya angin, Petrus berasa takut lalu mula tenggelam. "Tuhan, selamatkanlah aku," serunya. Yesus segera menghulurkan tangan, memegangnya lalu berkata, "Begitu tipis kepercayaanmu, mengapa engkau ragu?" Kedua-dua mereka menaiki perahu dan angin pun tiada. Selepas itu, para murid Yesus yang ada di dalam perahu menyembahnya, lalu berkata, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Jelas daripada petikan yang dibaca tadi, murid-murid Yesus berasa takut, ya. Mereka berasa takut. Tapi apa yang membuat mereka berasa takut? Saya mau cadangkan 3 perkara. Yang pertama ialah kerana mereka salah label. Apabila mereka melihat Yesus, mereka tidak memanggilnya dan mengakuinya sebagai Yesus anak Allah. Tetapi sebaliknya mereka memanggilnya hantu. Lagi mereka melabel Yesus hantu, lagi mereka mengiyakannya dan menjerit-jerit, "Ya hantu, hantu." Lagilah mereka berasa salah dan takut dan khawatir. Dan inilah yang berlaku kepada kita juga. Banyak kali apabila sesuatu berlaku dalam hidup, kita salah label. Orang yang baik kita panggil jahat. Peristiwa yang menguntungkan kita, kita kata merugikan kita. Sesuatu yang dikatakan orang yang berguna kepada kita, kita labelkannya sebagai kritikan dan penghinaan. Bila salah label berlaku, memang perasaan takut akan timbul. Jadi apakah penawarnya? Bila murid-murid Yesus salah label Yesus, Yesus berkata tiga perkara kepada mereka. Yang pertama dia berkata, "Tabahkanlah hati." Kedua, "Aku Yesus." Dan ketiga, "Jangan takut." Dari sini saya sadar bahawa apabila kita salah label, perkara pertama yang kita perlu buat ialah tabahkan hati kita.
Bila Yesus berkata, tabahkanlah hatimu, maksudnya kita boleh menambahkan hati kita. Ini ialah satu perkara yang boleh dan harus kita buat bila salah label berlaku. Tabahkan hati, beranikan diri. Jangan benarkan hati terumbang-ambing dibawa oleh emosi. Tetapi tarik nafas dan tabahkanlah hati. Kedua, Yesus membetulkan label mereka. Dia berkata, aku Yesus. Aku bukan hantu. Dan inilah yang kita juga harus buat. Kita perlu perhatikan semula label yang kita letakkan atas orang, atas peristiwa, atas diri kita sendiri. Dan berkata ini benar atau tidak. Kalau tidak, tukarlah label itu dan katakanlah yang benar. Dan kamu akan sedar bila ini berlaku, kita akan kurang takut dan akhirnya hilang takut. Oleh itu, jangan salah label diri sendiri. Banyak kali kita takut kerana kita label diri sebagai bodoh, tidak berguna, tidak akan berjaya, dan label yang salah ini akan membuat kita berasa takut. Banyak kali juga kita label orang lain salah, dan itu sebabnya kita menjadi takut. Contoh yang saya teringat ialah sewaktu kecil, saya ditakutkan oleh ibu bapa saya dengan perkataan polis. Apabila ada polis berkata, tengok tu polis datang. Jadi polis dilihat atau dilabel sebagai orang jahat, orang yang akan membawa perasaan takut. Padahal polis ialah orang baik dan mereka yang melindungi kita daripada apa yang kita takut. Oleh itu tukar label, terus hilang perasaan takut. Dan akhirnya tukarlah label yang kita letak atas situasi. Ramai orang bila disuruh atau diberi perintah berkurung kerana pandemik COVID, mereka labelkan perintah itu sebagai sesuatu yang jahat yang akan memiskinkan mereka dan menyusahkan hidup mereka. Tapi orang lain tidak takut. Mereka labelkannya sebagai perintah yang akan melindungi mereka, beri mereka peluang untuk berehat, beri mereka peluang untuk mencari wajah Tuhan, untuk diam sebentar. Label yang kita letakkan atas diri sendiri, atas orang lain dan atas situasi boleh menimbulkan perasaan takut kalau salah dan menimbulkan banyak perkara yang baik kalau labelnya benar dan betul. Sebab seterusnya, mengapa murid-murid Yesus takut diberi oleh Yesus sendiri dalam ayat 30 dan 31 di mana Yesus menegur Petrus dan berkata, tipis sekali kepercayaanmu. Dan banyak kali kalau kepercayaan kita salah, kepercayaan kita dalam Tuhan tipis, kepercayaan kita dalam orang lain tipis, kepercayaan kita dalam diri sendiri tipis, maka takut akan menebal. Lagi tipis kepercayaan, lagi tebal perasaan takut. Jadi apakah yang dilakukan oleh murid Yesus? Apakah penawar untuk tipis kepercayaan? Kalau kita lihat, bila Yesus sudah kembali dalam perahu bersama dengan murid-muridnya, murid-muridnya menyembah dia dan mengisytiharkan dia sebagai anak Allah. Dan inilah yang perlu dibuat. Kalau kepercayaan kita dalam Allah tipis, kita mesti menebalkan kepercayaan kita. Bagaimana? Dengan mula menyembah. Apakah maksud menyembah? Menyembah maksudnya mengisytiharkan apa yang hebat, mengagungkan apa yang luar biasa akan seseorang. Dan dalam kes ini, Tuhan sendiri. Banyak kali bila kita tidak fokus kepada kehebatan Tuhan, sifat-sifat Tuhan yang luar biasa, dan kita tidak mengagungkannya, Tuhan jadi kecil, Tuhan jadi lemah. Oleh itu, belajar menyembah Tuhan. Kedua, mereka mengisytiharkan Yesus, engkaulah anak Allah. Kita mesti membuat
pengistiharan, pengakuan yang benar tentang Allah. Buka mulut dan istiharkannya. Jangan malu menyatakannya pada diri sendiri dan kepada orang lain. Lagi kita mengistiharkan kebenaran Allah, apa yang benar tentang Allah, lagi kuat kepercayaan kita. Sama juga kalau kamu tipis kepercayaan dalam diri sendiri. Mula cari apa yang hebat. Jangan beritahu saya kamu tak hebat. Sebab saya tahu ada yang hebat. Mula cari apa yang baik, apa yang mulia dalam diri kamu, dan agungkannya, ketengahkannya, sebutkannya, istiharkannya. Lebih kita fokus kepada apa yang baik dan hebat dan benar tentang diri sendiri, lebih tebal kepercayaan kita dalam diri sendiri. Juga dengan orang lain. Kalau kamu kurang percaya, tipis kepercayaan dalam orang tertentu, carilah apa yang baik dan benar dan betul tentang orang itu. Agungkannya, muliakannya, sebutkannya, bersyukur tentang yang hebat tentang orang itu. Lebih diberi perhatian kepada hal-hal seperti ini, lebih tebal kepercayaan kita. Ya, oleh itu, kalau kamu takut dalam masa kesusahan karena tipis kepercayaan dalam Tuhan, dalam orang lain, dalam diri sendiri, belajarlah mula-mula sekali menyembah dan mengakui kebenaran sifat-sifat Allah. Tapi juga belajar untuk memuji diri sendiri dan orang lain sesuai dengan apa yang benar dan baik tentang orang itu. Maka kepercayaan kita akan mula tebal. Ketiga, mengapa murid-murid Yesus menjadi takut? Mengapa Petrus berasa takut? Dia berasa takut kerana dia ragu, dan keraguan itu timbul kerana dia sedar sesuatu. Mengapa Petrus menjadi takut apabila dia berjalan atas air? Dia ragu-ragu akan kemampuan dia. Dia ragu-ragu akan kebolehannya untuk berjalan atas air. Sebab hakikatnya dia mula berjalan atas air. Tetapi selepas itu dia ragu-ragu. Kenapa? Alkitab berkata kerana dia sedar betapa kuatnya angin. Atau dengan maksud lain, dia sebenarnya mula-mula tidak takut. Tetapi bila dia mula sedar apa yang jahat, apa yang susah, apa yang boleh menakutkan dirinya, fokus dia kepada hal-hal yang tak harus diberi perhatian, dia berasa ragu, dan bila ragu dia menjadi takut. Apakah penawarnya? Yang pertama, sedar siapa diri Anda. Kalau Petrus sedar bahawa dia adalah murid Yesus, dia adalah murid yang dipanggil Yesus untuk berjalan atas air, mungkin dia kurang takut atau ragu-ragu. Tetapi dia lupa siapa diri dia. Juga dengan kita, banyak kali kita lupa siapa diri kita. Daripada sedar angin begitu kuat, bagus sedar siapa diri kita sebenarnya. Kedua, Petrus lupa siapa di depan dia. Dia tidak sedar siapa di depan dia. Dia lebih sedar angin yang kencang daripada Yesus yang di depan matanya. Dan kita perlu sedar siapa di depan kita. Allah di depan kita. Ramai orang baik yang mau kita berjaya di depan kita. Mereka sedang menyokong kita. Allah sedang memanggil kita dan bersama dengan kita. Sedar itu lebih daripada sedar masalah atau kesusahan yang ada di sana juga. Dan akhirnya, sedar apa yang Anda sedang buat. Maksud saya, kalau Petrus sedar, dia sebenarnya sedang jalan atas air, dia harus berasa teruja, dia harus berasa kagum. Tapi dia tak sedar apa yang dia sedang buat. Dia sedar keadaan sekelilingnya yang tidak membantu, yang menakutkan. Oleh itu, bagi kita semua di sini, adakah kamu berasa takut? Mungkin kerana perspektif kamu dan fokus kamu salah. Kamu sedar apa yang tak harus disedar,
Atau kamu lebih sedar apa yang negatif dan yang jahat daripada sedar apa yang penting, yang baik, yang benar. Perhatikan semula perhatian kamu. Perhatikan semula apa yang kamu lebih sedar. Apa yang diberi fokus. Adakah ianya membantu kamu berjaya dan maju, atau ia membuat kamu berasa takut? Ya. Oleh itu, untuk pelajaran hari ini, saya mau simpulkan. Dalam kehidupan seharian memang akan ada ribut. Dalam kehidupan seharian memang akan ada masa-masa di mana menakutkan. Oleh itu, cepat-cepatlah perhatikan diri sendiri dan pastikan 3 perkara ini tidak dibuat. Salah label, tipis kepercayaan, fokus kepada apa yang akan membuat kamu berasa takut. Sebaliknya, mulai hari ini, bila ribut hidup melanda, label ribut itu dengan betul, label orang yang di sekeliling anda dengan betul, label diri sendiri dengan betul, supaya kamu berasa yakin dan berani. Juga, kuatkan, teguhkan, tebalkan kepercayaan kamu, khususnya kepercayaan dalam Tuhan, tetapi juga mula sekarang, bina kepercayaan dalam diri sendiri, mula belajar untuk percaya orang lain, dan caranya sudah saya sebut tadi. Dan terakhir sekali, pastikan kesedaran kamu difokus kepada yang positif. Jangan sedar yang jahat dan yang menakutkan saja, tapi sedar juga ada banyak yang baik, yang menghibur, yang menggalak, yang perlu diberi lebih banyak perhatian dan perlu lebih sedar berbanding dengan yang negatif.